Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani Asia. Sudah tentu ini adalah platform untuk kita membawakan perbincangan dan juga diskusi melihat kepada kebangkitan Asia ataupun kebangkitan negara-negara di peringkat serantau ini. Sudah tentu Ya, malam ini kita memberi tumpuan kepada aspek pembangunan luar bandar yang dipacu inovasi sektor ataupun industri pertanian secara khususnya. Baik, untuk malam ini tetamunya adalah Profesor Madya Dr. Norsidaman. Prof Madya Dr. Norsida adalah Ketua Jabatan Teknologi Pertanian Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia UPM, dan ya. seorang lagi Zhang Xian ataupun nama mesra atau kami selalu panggilnya Melo. Melo Melo. adalah rakan wartawan daripada Radio Antarabangsa Cina CRI, kerana Melo akan berkongsi cerita dan juga kisah kerana baru-baru ini Melo pernah pergi ke satu kawasan luar bandar di Kashgar, iaitu di wilayah Xinjiang. Nanti Melo akan kongsikan ceritanya berkaitan dengan itu, tetapi kita melihat secara keseluruhan pada waktu ini kerana sebelum ini pun rakan-rakan di CRI juga telah berkongsi cerita bagaimana kejayaan negara China membasmi kemiskinan secara mutlak pada akhir tahun 2020. Ini melihat kepada bagaimana kejayaan di Lakar ini khususnya kepada pembangunan kawasan desa ataupun kawasan luar bandar yang memberi tumpuan kepada semua aspek ataupun pembangunan tempatan secara menyeluruh. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh Melo, saya nak bersama dengan Prof dulu. Prof, melihat kepada lebih setahun pandemik COVID-19 ini, kalau melihat kepada impak dan juga kesannya kepada sektor ekonomi, kita juga sedia maklum boleh kata hampir semua sektor ekonomi terjejas, tetapi Ya, dalam betul. waktu ini bagaimana dan juga realiti yang kita boleh faham berkaitan dengan sektor pertanian dan juga rataian bekalan, rataian perjualan, rataian perniagaan yang berasaskan industri pertanian setelah lebih pada setahun pandemik COVID-19 ini, Prof. Okey, terima kasih ya Esrawani kerana menjemput. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Memang seperti kita tahu, dah lebih lebih setahun ya kita berada dalam keadaan yang agak kurang selesa, kurang banyak kekurangan ya setelah kita menghadapi pandemik COVID. Okey, tidak terkecuali, yang terjejas ekoran daripada pandemik ini adalah sektor pertanian. Okey, sektor pertanian dan pemain-pemain di dalamnya lah, petani terutamanya. Jadi kita kena tengok, kesan dan impak, COVID-19 atau COVID-19 ini dari, dua sudut, dua perspektif, iaitu positif dan negatif. Dan juga kita kena tengok impak dan kesan ini daripada, mengikut fasa MCO tu, fasa, Perintah Pergerakan Kawalan. Okey, fasa pertama, MCO ini, okey, fasa pertama banyak benda yang terjejas. Okey, aliran pemasaran hasil, aliran bekalan input dan output, pertanian lah daripada pengeluar kepada petani agak terjejas kerana pada masa itu kita tidak bersedia. Okey, banyak pemain-pemain di dalam sektor pertanian ni tidak bersedia untuk mengadaptasi, kesan dan impak tersebut. Okey, oleh kerana keadaan yang agak tidak bersedia itu maka, banyaklah benda yang kita terpaksa hadapi. Contohnya, pengaliran input, daripada pengeluar kepada pengguna ataupun output ya, produk pertanian kepada penggunalah. Jadi pada masa ini, berlaku banyak mungkin pembuangan hasil, pelupusan hasil tanaman secara tidak berkawal dan juga kenaikan harga dan malah, kekurangan sumber-sumber pertanian tertentu di pasaran. Okey, fasa kedua, MCO tu kita boleh nampak, keadaan masih terjejas, tetapi, oleh kerana campur tangan pelbagai pihak, yang menggunakan pelbagai strategi untuk menghadapi, masalah dan penyelesaian masalah ni, maka, aliran input output kepada pengguna ni, dapat diselesaikan. Tetapi, masih wujud, beberapa masalah lah, ataupun kesan impak dia kepada sektor yang di dalam dalam apa dipanggil channel itu sendiri, ataupun aliran supply chain itu sendiri. Contohnya sektor pemborongan ya ataupun wholesaling. Wholesaling ni, mengikut khabar ya pada ketika itu,
terdapat masalah foreign worker ataupun pekerja asing. Ramai yang pakai pekerja asing tanpa izin dan juga yang izin, tetapi oleh kerana ada pada ketika itu kita ada kuat-kuasakan, jadi kita menghadapi masalah dari segi buruh lah untuk menguruskan sektor pemberongan. Tapi setelah fasa seterusnya sampai kini semua insya-Allah aliran pemasaran tu dah pulih sepenuhnya lah. Jadi kita tak ada lagi menghadapi masalah bekalan input dan output pertanian. Mhm. Okey, impak positif pula daripada pandemik COVID-19 ni kita kena tengok bukan negatif saja. Mhm. Terdapat banyak bilangan perniagaan secara online ataupun e-dagang yang mengambil peluang di atas berlakunya pandemik ini. Okey, oleh kerana pengguna tidak dapat keluar bebas membeli barang makanan, jadi mereka menggunakan kaedah online lah atas talian. Jadi secara tak langsung perniagaan berkembang dan juga pengguna mendapatkan barangan. Jadi perniagaan seperti dia panggil apa, sistem perkhidmatan penghantaran logistik kita nampak pun menjadi lebih cekap, bilangan perniagaan tersebut pun bertambah. Penjual pula mungkin terdiri daripada petani yang mengambil peluang daripada pandemik dan mereka berusaha untuk menjual atas online dan ada juga yang menjadi orang tengah mereka bukan petani tapi mereka mengumpulkan hasil pertanian dan menjual kepada pengguna lah. Okey, penjual yang itu sebenarnya yang terdiri daripada petani itu mereka tu celik komputer IT, jadi mereka boleh guna pakailah. Dan trend perniagaan atas online ni ataupun atas talian ni dia berterusanlah dan proses contohlah untuk eksport menjadi mudah dan juga perniagaan atas online kita nampak sekarang semakin cekap. Okey, dibandingkan sebelum pandemik berlakulah. Kita boleh simpulkan bahawa ledakan teknologi secara tak langsung pandemik ini membuka peluang perniagaan kepada pihak-pihak tertentu. Mhm. Okey, untuk menstabil dan juga dipanggil untuk menambah pendapatan mereka yang terjejas sekurang daripada pandemik itulah. Untuk waktu ini saya nak minta perkongsian ataupun cerita daripada Melur. Kalau diikutkan 4 bulan yang lepas ataupun beberapa bulan yang lepas, Melur sendiri telah berkongsi kepada kami berkaitan dengan satu dokumentari Jiwa Gandum. Jiwa Gandum ni adalah satu dokumentari pembangunan ataupun perniagaan desa yang dilakukan di Provinsi Gansu Melur. Ya, betul, Okey. Provinsi Gansu. Okey. Tapi kali ini Melur akan kongsikan melihat kepada apa yang dilakukan oleh usahawan-usahawan di kawasan luar bandar di Kashgar iaitu di wilayah Xinjiang. Kalau boleh dikongsikan apa usaha dan juga apa yang boleh dikongsikan pada waktu ini berkaitan dengan penduduk tempatan memajukan. Mungkin ada sektor pertanian di sana yang diberi tempuan secara khususnya, Melur? Ya, betul. Okey, baik kali ini saya sempat pergi ke wilayah Xinjiang di luar bandar Kashgar dan saya sempat membuat liputan di 2 county, county Shufu dan county Seman. Saya dapat mengenali ramai kaum Tani yang tinggal di county Shufu di luar bandar Kashgar dan saya rasa mereka cukup berdinamik dan usaha-usaha pertanian dilakukan mereka juga memberi kesan yang mendalam kepada saya yang buat saya memang nak berkongsi banyak. Jadi dalam peluang ini saya juga dapat mengenali sepasang suami isteri yang menternak lebah untuk menjana pendapatan. Dan nama suami itu Tahirjan Tohri. Beliau Annie Wekor yang berusia 36 tahun dan penternak lebah yang cukup terkenal di kampung tersebut, di county tersebut. Dan selepas beliau lulus dari sekolah menengah sebenarnya umur
hampir 20 tahun waktu itu, beliau sudah mula belajar bagaimana mendernak dan membiarkan lebah. Dan sejak itulah beliau mula berurus niaga untuk mendernak lebah dan juga menjual madu lebah. Dan sampai sekarang beliau sudah menjadi cikgu yang mengajar penduduk sekampung beliau yang minat dan nak menambah pendapatan melalui menjual madu, mengajar kemahiran dan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang bagaimana mendernakkan lebah dan mengambil dan menyuruh lebah itu pergi mengambil madu daripada polen-polen bunga-bunga jenis-jenis yang berlainan. Dan ini sangat menarik. Dan sebenarnya pada mulanya beliau usaha menternakan lebah itu hanya dan menjual madu itu hanya dilakukan secara kecil-kecilan dan pendapatan di jana beliau juga tak sebesar mana. Tapi pada tahun 2019 dengan insentif dan juga bantuan daripada kerajaan terutamanya dari modal dan juga sokongan teknikal, Tokri dan juga isterinya memajukan perniagaan mereka dengan membuka satu koperasi. Tapi sebenarnya koperasi itu sekarang sudah boleh melibatkan kira-kira 50 keluarga di kampung tersebut dan menyediakan peluang kerja kepada 56 orang penduduk kampung dan termasuk 17 orang penduduk yang asal dari keluarga yang miskin. Tapi sudah tentulah sampai sekarang kesemua mereka sudah keluar dari belenggu kemiskinan. Dan koperasi itu bukan yang menjual madu dan mendernakkan dan membiarkan lebah. Sebaliknya, mereka juga menawarkan latihan profesional kepada penduduk sekampung yang berminat dan juga merintis penghasilan madu jenis baharu. Dan kalau sebut tentang jenis madu yang berlainan, saya rasa cukup impresif sebab saya panggilnya pertanian yang saling menghubungkan. Saya tak tahu ini tepat atau tidak, saya cuba terangkan sebab saya perasan di situ selain daripada menanam macam jagung, gandum yang biasanya kita tanam di ladang pertanian, penduduk kaum tani tempatan juga menanam berbagai jenis pokok buah-buahan seperti pokok buah peach, pear, aprikot, kurma dan juga bunga lavender. Ini sebenarnya yang buah peach, pear, aprikot dan semuanya boleh dituai dan dijual untuk menjana pendapatan. Tapi pada waktu yang sama, waktu bunga peach, pear semuanya berkembang mekar, yang lebah dipelihara mereka juga boleh pergi mengambil polen daripada bunga-bunga pokok tersebut kan. Dan pada musim atau masa yang berlainan, bunga mekar juga mengikut musim dan masa. Jadi ini misalnya kalau pada bulan April dan Mei, mungkin bunga peach sedang berkembang mekar. Jadi lebah itu boleh mengambil polen dari bunga peach. Waktu masuk ke bulan Julai atau bulan Ogos, mungkin yang bunga aprikot sudah mula mekar. Jadi yang lebah itu boleh mengambil polen dari bunga aprikot. Dan ini juga menjamin hampir sepanjang tahun yang lebah itu boleh mengambil madu dan menghasilkan madu. Ini saya rasa satu cara yang membuka saluran yang lebih luas dan boleh menjamin pendapatan dijana oleh kaum tani tempatan itu boleh lebih berterusan dan stabil. Dan tadi Prof juga sebut tentang COVID-19. Pada tahun lepas memang kami juga dilanda wabak COVID-19. Tapi yang saya melihat itu jualan madu koperasi itu sebenarnya tidak banyak terjejas oleh COVID-19 sebab kerancakan e-dagang ataupun sektor e-niaga dan juga kecekapan sistem logistik di China. Sebab mereka tak nak menjual secara dalam talian. Kalau nak menghantar barang-barang itu, produk itu kepada pelanggan, juga boleh menggunakan sistem logistik. Walaupun jauh di wilayah Xinjiang. Tapi kalau mereka menghantar suatu bungkusan kepada saya yang berada di Beijing, yang paling banyak masa seminggu, 5 hari dah cukup. Tak boleh sampai. Jadi koperasi mereka itu tidak
banyak terjejas oleh COVID-19. Dan saya berasa kagum sebenarnya pada tahun lepas hasil madu lebah itu membawa pendapatan sebanyak 170,000 yuan renminbi, iaitu kira-kira 108,000 ringgit kepada keluarga Tokti. Kalau untuk koperasi mereka itu sudah menjana pendapatan 2 juta yuan renminbi, iaitu kira-kira 1.3 juta ringgit pada tahun yang lalu walaupun dilanda COVID-19. Dan saya juga berminat oleh rancangan mereka sebab mereka beritahu saya pada tahun ini, tahun 2021, pihak berkuasa Kaunti Shufu merancang nak membina satu kilang. Kilang itu akan menyadukan fungsi mengendalikan pembiakan lebah sama dengan pemprosesan madu dan juga pemasaran madu. Menjadi satu kilang yang boleh merangkumi banyak saluran dalam proses menghasilkan sampai ke menjual kepada pelanggan. Prof, mungkin Prof boleh berkongsi sedikit pandangan apa iktibar yang ataupun apa yang boleh kita contohi daripada perkongsian cerita yang dikongsikan oleh Melo tadi, melihat kepada bagaimana peranan komuniti dan juga penubuhan koperasi itu sangat membantu dalam menjayakan ataupun dalam memperkasakan usahawan yang terlibat dalam industri pertanian khususnya di luar bandar, Prof. Ya. Terima kasih. Sebenarnya tujuan akhir kita punya usaha dalam bidang pertanian ni adalah kita nak perkasakan komuniti tani ataupun kita nak perkasakan komuniti luar bandar lah, sebab kita tengok kadar kemiskinan di kebanyakannya ni adalah di kawasan luar bandar. Jadi banyak usaha yang perlu kita lakukan, macam mana kita nak membantu mereka menjana pendapatan, sebab mereka ni kebanyakan berusaha dalam bidang pertanian. Jadi sokongan dari segi kewangan, sokongan dari segi fasiliti, sokongan dari pembekalan input ataupun sokongan dari segi strategi pemasaran ataupun pengurusan itu amat perlu ya. Okey, jadi kita sebenarnya banyak agensi pembangunan pertanian seperti Jabatan Pertanian, seperti Fama untuk pemasaran. Jadi setiap agensi itu boleh membantu komuniti tani kita di luar bandar tu mengikut fasa pengeluaran. Okey, contohnya untuk pre-pengeluaran ataupun pengeluaran sebelum pasca pengeluaran tu Jabatan Pertanian akan bantu. Dan untuk after pasca pengeluaran tu Fama akan bantu. Jadi bantuan itu sentiasa berterusan dan juga pihak petani juga kena berusaha. Jangan mengharapkan bantuan saja. Jadi mereka boleh mungkin bergabung dari segi menanam, membelah sesuatu ternakan dan juga mereka perlu berusaha untuk mendapatkan nasihat-nasihat tertentu lah, terutamanya dari segi teknikal ataupun nasihat-nasihat pemasaran. Okey, mereka sebenarnya usahawan luar bandar ni banyak yang berpotensi. Cuma dia panggil apa, macam mana kita nak lebih apa dia panggil, menggerakkan mereka, menggiatkan mereka. Jadi banyaklah benda yang kita kena bagi. So bila kita dapat membuat sesuatu, membangunkan projek, program khususnya meningkatkan pendapatan petani luar bandar, usahawan luar bandar, maka pendapatan mereka meningkat. Bila pendapatan mereka meningkat, mungkin mereka boleh basmikan kemiskinan, kurangkan kadar kemiskinan, dan pada masa itu insya-Allah dia punya masa depan akan jadi cerah lah insya-Allah, dan ini juga akan memberi satu rangsangan yang bagus kepada sektor pertanian kita. Saya rasa begitulah. Melo, kalau kita melihat kepada apa yang dikongsikan Melo pada awal tadi, pembangunan luar desa yang dipacu oleh inovasi sektor pertanian ini sudah tentu memerlukan pendekatan bukan saja pada industri itu saja, tetapi melihat kepada secara keseluruhannya lah usaha yang digandingkan ataupun usaha-usaha bersepadu dan juga holistik. Tapi kalau diikutkan daripada cerita yang dikongsikan oleh Melo tadi, Encik Tahirjan, Tohti dan juga mungkin ada beberapa lagi usahawan-usahawan yang sempat ditemu buat oleh Melo,
Untuk waktu ini mungkin saya nak minta Melo untuk kongsikan bagaimana wanita yang terlibat dalam sektor pertanian itu, dalam inovasi sektor pertanian ini memainkan peranan yang cukup penting dalam kita melihat kepada pembangunan luar desa, pembangunan desa dan juga kita melihat kepada sektor pertanian secara keseluruhannya. Melo. Hmm, hmm. Sebenarnya saya rasa golongan wanita ya memainkan peranan yang cukup penting dalam pertanian di luar bandar sebab mereka bukan ada dua peranan yang utama. Yang pertama, mereka perlu menjaga rumah. Menjaga suami, anak-anak. Mereka berperanan sebagai ibu, sebagai isteri. Di waktu yang sama, mereka juga sebagai pekerja biasa atau petani yang biasa yang juga perlu bekerja bertungkus lumus di kebun, di ladang untuk menternakan lebah. Beliau lebih mahir bertutur bahasa Mandarin, pandai menulis, bertutur dan juga sangat pandai menggunakan komputer, internet dan juga telefon pintar dan juga pandai menggunakan sebarang aplikasi jual beli niaga. Jadi dalam koperasi mereka sebenarnya beliau berperanan lebih seperti macam marketing yang meneroka pasaran dan juga interaksi dengan pelanggan melalui WeChat, melalui aplikasi dan juga menjual madu itu dan menghubungkan berbagai pihak untuk menjual madu dan juga memastikan yang madu itu dihantar pada lokasi yang tepat. Dan jadi bagi saya melihat beliau, kerja beliau sebenarnya juga tidak seringan yang kita nampak sebab suaminya lebih fokus kepada bagaimana menjaga dan menternak lebah. Ya, tapi peranan beliau juga agak penting sebab madu itu kita ambil tapi yang lebih penting kita perlu memasarkannya dan juga menjana pendapatan. Jadi saya rasa selain itu ya sebenarnya saya juga sempat pergi ke county satu lagi tempat ya di Seman. Di situ golongan wanita pun sama fungsinya dan juga peranannya seperti Awak Guli Mehmet yang saya sebut tadi. Dan bagi saya juga ada seorang yang berikan kesan mendalam. Beliau mungkin lain sedikit selain daripada menjadi kaum tani yang bekerja di ladang. Beliau juga menyandang jawatan di kerajaan tempatan. Kerajaan itu kerajaan sebenarnya kampung. Tapi kampung itu peringkat kerajaan yang paling asas dan paling penting sebab mereka lebih mendekati dengan kaum tani tempatan. Beliau menyandang jawatan pegawai itu untuk menguruskan hal ehwal tentang kepentingan wanita dan juga kanak-kanak. Saya rasa peranan beliau penting sebab beliau hampir setiap hari perlu pergi mengunjungi rumah wanita sekampung untuk mengetahui keadaan kehidupan mereka dan mengetahui kesukaran atau kesusahan dihadapi mereka supaya akan mencatat dan mengumpul semua kesukaran itu untuk mencari langkah atau mencari jalan untuk membantu mereka menyelesaikan kesukaran itu. Jadi dalam satu karangan yang saya tulis tentang wanita itu sebenarnya ada banyak cerita lah tentang beliau. Saya tak akan panjang lebar sini. Cuma secara ringkasnya saya rasa peranan atau tugasan utama beliau sebagai seorang wanita dan menguruskan hak ehwal tentang wanita dan kanak-kanak, beliau adalah bertungkus lumus atau berusaha gigih untuk memastikan apa sahaja dasar atau polisi kerajaan betul-betul dilaksanakan di kampung beliau dan apa sahaja dasar keutamaan untuk kepentingan wanita dan kanak-kanak dapat dinikmati oleh setiap orang wanita di kampung beliau. Prof mungkin boleh kongsikan secara akhirnya kita melihat kepada secara keseluruhannya sektor pertanian ini dengan inovasi, dengan impak positif yang kita lihat selepas lebih setahun pandemik ini iaitu kita melihat kepada arah digitalisasi. Akhirnya apa jenis-jenis bantuan dan juga inovasi yang mereka perlukan dalam terus memajukan sektor pertanian ini, Prof? Okey, terima kasih. Sebenarnya bantuan yang ingin ataupun perlu kita bagi kepada usahawan pertanian di luar bandar, sebenarnya kita boleh kategorikan mengikut beberapa lah. Yang satu bantuan dari segi nasihat teknikal, okey, oleh badan-badan ataupun agensi pertanian. Satu lagi bantuan dari segi pengetahuan pemasaran dan pengurusan.
Okey, macam mana nak menguruskan perniagaan, macam nak menguruskan ladang, macam nak menguruskan kewangan. Okey, satu lagi kita kena bagi bantuan dari segi fasiliti dan infrastruktur. Okey, kata kita nak perkuatkan bisnes atas talian ataupun kita nak usahawan pertanian terlibat dalam e-dagang. Jadi apa yang penting kita kena sediakan infrastruktur komunikasi internet yang berkualiti. Okey, kita tak guna ya kalau kita ada smartphone tetapi internet kita terlalu lemah di kawasan luar bandar. Jadi perkemaskan itu dulu. Okey, selain itu kita kena mahirkan usahawan pertanian ni dengan regulation ataupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan teks, percekaian ataupun kalaulah mereka dapat eksport sekalipun mereka mesti tahu peraturan-peraturan perdagangan antara dua negara yang perlu mereka patuhi. Ataupun mereka perlu mengetahui tentang mereka perlukan bantuan yang berkaitan dengan sistem lepas tuai. Macam mana mereka perlu menggrade, membungkus ataupun melabel produk-produk pertanian. Jadi produk-produk pertanian itu mungkin boleh masuk ke pasar raya lah. Kalau seorang petani tidak boleh terus hantar tetapi mungkin mereka boleh mengumpul produk tersebut dan mereka boleh memenuhi bekalan dan permintaan daripada pasar raya lah. Kita nak mereka pergi lebih jauh. Kalau boleh sampai menjadi pengeksport. Tetapi masa sekarang kalau dapat menembusi pasar raya pun sudah mencukupilah bagi petani usahawan pertanian yang berskala kecil. Okey, jadi kena ambil peluang atas ledakan teknologi yang ada pada masa sekarang lah. Kalau boleh approach daripada berbagai arah. Kalau tak boleh offline, kita boleh online. Itu. Jadi kita kena bagi sokongan yang padulah. Itu Okey, daripada baik. saya. Okey, baik, itu saranan dan juga nasihat pandangan yang diberikan oleh Profesor Madya Dr. Nur Sidaman, Ketua Jabatan Teknologi Pertanian Fakulti Pertanian UPM, atas perkongsian kita melihat secara keseluruhannya bagaimana pembangunan luar bandar atau pembangunan desa ini dapat dijanakan melalui inovasi pertanian, dan juga kita juga tadi bersama dengan Zhang Zhan. Zhang Zhan adalah ataupun nama mesranya Melo, adalah wartawan daripada Radio Antarabangsa Cina yang berkongsi perspektif daripada negara Cina bagaimana melihat pada inovasi sektor pertanian. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Ini agenda awal Ni Asia. Saya Fauzi Zain. Kita jumpa lagi.